kita nak bawa cerita. Cerita apa tuan-tuan? Cerita teguran Mukhris. Mukhris kata apa? Mukhris kata, sekejap Saya nak tentu sikit apa yang Mukhris kata ni kan. Mukhris, masa Anwar sudah berlalu, PH perlu pimpinan baru. Presiden Pejuang Mukhris Mahathir menyifatkan pengurusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim bukan lagi calon untuk menjadi Perdana Menteri. Okey, ini take note perkataan tu untuk menjadi Perdana Menteri. Take note perkataan tu dulu. Ini apa yang seperti yang saya cakapkan beberapa malam lepas. Saya rasa masanya sudah berlalu. Saya fikir ramai yang telah menyatakan demikian pada PH sendiri. Sudah tiba masanya untuk kumpulan baru. Anwar Ibrahim tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Kumpulan baru untuk mengambil alih. Dengar perkataan ini katanya dalam The BFM. Okay. Mukhris berkata demikian ketika ditanya jika dirinya mempunyai sebarang isu dengan Anwar sebagai calon Perdana Menteri. Selepas dia berkata bahawa Pejuang tidak menolak kemungkinan bekerjasama dengan PH. Isi nama menteri? Okey, saya tidak menolak kemungkinan bekerjasama dengan PH. Kami masih terbuka untuk pembincangan. Bagaimanapun kita mempunyai isu tertentu yang perlu dibagikan tentang sambutan pengundi Melayu terhadap PH. Ni siapa tuan-tuan? Dia cakap tentang DAP. Ketika ditanya jika dirinya mempunyai cita-cita untuk menjadi Perdana Menteri, Mukhris berkata, saya mesti bersedia untuk sebarang kemungkinan. Okey. Ketika ini Pejuang merancang meletakkan 120 calon pada pilihan raya yang akan datang. Ingat nombor 4 120 calon. Pertama, Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri. Kedua, mesti ada kelompok baru. Ketiga, kerjasama dengan PH. Dan keempat, meletakkan 120 calon pada pilihan raya yang akan datang. Kita ada 222 parlimen. Mukhris berkata bakal bersekutu ini termasuk warisan dan muda yang sangat rapat dengan Pejuang. Pejuang katanya akan memberi tumpuan kepada kerusi pilihan raya majoriti penduduk Melayu luar bandar. Sekiranya Pejuang membentuk satu lagi pakatan, maka ia akan menjadi keempat di Parlimen Nasional selepas PN, PH dan juga BN. Pejuang adalah parti sepihak bersatu yang dahulu. Okey. Apa yang kita boleh nampak dan baca daripada benda ini tuan-tuan? Saya sebut tadi yang pertama. Yang beberapa hari lepas saya sebut tentang taktik untuk memastikan UMNO menang dalam PRU ke-15 ini. Saya ulang, mungkin boleh ambil part ini. Apakah taktik untuk nak memenangkan Barisan Nasional UMNO dalam PRU ke-15 yang akan datang ini? Taktik yang pertama ialah dengan memecah belahkan undi pembangkang. So bagaimana nak memecah belahkan undi pembangkang? Simple je tuan-tuan. Warisan berkempen dengan siapa? Bukan dengan orang UMNO, bukan dengan orang BN. Dia berkempen dengan penyokong pembangkang. Bersatu Muda berkempen dengan penyokong siapa tuan-tuan? Dia bukan berkempen dengan BN UMNO, dia berkempen dengan penyokong pembangkang. Pejuang dia berkempen dengan siapa tuan-tuan? Dengan UMNO ke? Tak, dia berkempen dengan penyokong pembangkang. Buktinya ada beberapa orang kawan saya memang pro PH sebelum ini. Mesej saya, dia kata Suardi, I think Anwar's gone case lah Suardi. Anwar can become Prime Minister like Suardi. I think Muda can also. Another one kata, I think Mukhris also. Another one kata, I think Syafiq Abdal also can lah. You see, di kalangan diorang penyokong Pakatan Harapan sebelum ini sendiri dah mula berpecah dan mula memandang orang lain. Tuan-tuan, dia macam ni. Tempat itu, kalau penyokong sudah berpecah, undi BN tak perlu kurang pun. Saya kata, katakanlah tiga penjuru, katakanlah Pejuang, Pakatan Harapan dengan UMNO. Katakanlah tiga penjuru. Katakanlah Pejuang dapat 30%. Pakatan Harapan dapat 30% undi. UMNO dapat 40%. Dia tak perlu majoriti pun. 40% dah cukup dia jadi kerajaan. Bayangkan kalau Pejuang tak ada kat situ, Pakatan Harapan boleh dapat 60%, boleh menang. Tapi disebabkan oleh Pejuang, Muda, warisan ada kat situ, maka pecah. And it's even worse apa yang berlaku nanti. Bila kita menyentuh persoalan kerusi luar bandar, 120 kerusi Melayu luar bandar, yang paling terkesan adalah Amanah dan juga sebahagian besar ahli Parlimen PKR, Parti Keadilan Rakyat. Kalau sekiranya kita nak bergabung, yang ni saya tak faham kenapa orang yang nak sangat kemah besar ni tak fikir benda ni kan. Pertama, Mukhris bila dia bercakap demikian, kita kena faham Mukhris ni adalah dia ni 2 kali dah jadi menteri besar, 2 kali dia jatuh. Okey, tak apalah, itu rekod dia. Anwar tak pernah lagi jadi Perdana Menteri dan jatuh. Dia dah 2 kali jadi menteri besar dan 2 kali dia jatuh. Okey, that's another story. Tetapi nak membenarkan dakwaan saya selama ini bahawa UMNO Barisan Nasional akan menang 2/3 sekiranya kita tidak berkempen, bahawa
Berjuang, Warisan dan juga Muda adalah kelompok UMNO Barisan Nasional. Kalau kita gagal nak mengenal pasti dan recognize benda tersebut, malah kita mengiyakan mereka sebagai kelompok pembangkang, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, akan kemenangan UMNO dan Barisan Nasional dalam PRU15 itu sudah tertulis, sudah dititikkan oleh, bukan oleh diorang, tetapi oleh penyokong kita sendiri, oleh diri kita sendiri. Itu saja. Tuan-tuan tak nak percaya kepada saya, terpulanglah tuan-tuan tak nak percaya kepada saya. But this is what's going on. Ini rancangan diorang, tuan-tuan. Tali barut ini, saya dah sebut macam PSB kat Sarawak, dekat Melaka. Saya sebut PN, Perikatan Nasional dekat Melaka. PSB dekat Sarawak. Saya sebut bagaimana mereka memain peranan untuk memecahkan undi pembangkang. Dan kalau perasan sekarang ini kita sebut tentang Omicron, kita sebut tak lama lagi sebelum pilihan raya nanti, jangan terkejut kalau sekiranya tiba-tiba kes naik lagi. Kenapa kes naik ni penting, tuan-tuan? Untuk mereka, minta maaf lah, mereka yang berbangsa Cina ni, dia kalau benda tu merisikokan nyawa, berkemungkinan besar dia tak akan keluar pergi mengundi. Dan kalau mereka yang berbangsa Cina, bukan berbangsa, maksud majoriti Cina tak keluar mengundi, tuan-tuan, yang akan rugi adalah Pakatan Harapan. Yang rugi adalah Pakatan Harapan. Sebab apa? Bukti dia dekat Melaka, bukti dia dekat Sarawak. Bila masyarakat Cina kurang keluar mengundi, malah di kawasan yang majoriti Cina pun, ataupun at least komposisi pengundi dia 40% to above Chinese, kawasan tersebut berkemungkinan Pakatan Harapan akan kalah. Jadi macam mana cara? Dia oleh kena keluar mengundi lah. Masyarakat bukan Melayu ni kena keluar mengundi. Itu saja. Itu saja solusi dia. Selain daripada itu saya tak boleh nak kata apa. Saya tak boleh nak paksa, tapi itu solusi dia. Other than that, maka kita boleh kata welcome back UMNO dengan 2/3, tuan-tuan. And kalau kita tak faham taktik ini, kalau kita tak sedar taktik ini, maka kita akan diperbodohkan dalam pilihan raya akan datang. Kita akan kalah teruk dalam pilihan raya akan datang ini. Sebab itu, tuan-tuan, itu satu. Itu on the external side. On the internal side, kita dalam Parti Keadilan sendiri, dalam Pakatan Harapan sendiri, dah kena bercakap tentang reform parti. InsyaAllah, untuk nak naikkan Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, saya tak setuju dengan Mukris. Hujah dia terlalu lemah. Untuk nak jadi Perdana Menteri, saya boleh katakan bahawa sebenarnya Datuk Seri Anwar boleh lagi jadi Perdana Menteri, mampu jadi Perdana Menteri, dengan syarat kita kena reform parti kita. Mereka yang berada nombor 2 dan ke bawah sekarang ini kena tukar, dan kita kena bentuk ketumbukan pasukan yang baru yang akan betul-betul memastikan dengan strategi yang betul Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri. Dan insyaAllah UMNO bercerita tentang pemilihan agung UMNO, pemilihan baru. Keadilan pun sekarang ini bercakap tentang pemilihan baru. Dan insyaAllah kita akan lantik mereka yang benar-benar boleh membimbing dan membawa reformasi dalam kadar yang sebenar, tuan-tuan. Bukan sekadar spend duit, lepas tu hasil tak ada. Lepas tu lupakan orang-orang. Dan insyaAllah kita akan dalam Bina Negara dalam kerangka program nak mengumpulkan ahli-ahli otai-otai lama. Daripada grup JRM kita ada Pak Mustafa Mansur, kita ada grup otai-otai lama yang mungkin dah tak didendangkan, yang datang dekat mahkamah Jalan Duta hari tu. Terima kasih Pak Amran dan juga sahabat kita datang untuk support saya. Dia datang daripada jauh, sanggup, tuan-tuan. Terima kasih otai ni, geng-geng otai. Terima kasih dia datang support kita. Terima kasih juga Ustaz Wanji yang datang pada hari itu. Dan kes beliau bulan 3 ni insyaAllah sama dengan saya. Kes saya ditunda sehingga bulan 3. Kes saya ditunda hingga bulan 3. Dan